korang pernah tak try nak buat badan, ikut cakap member, beli protein, beli fat burner, beli pre-workout, habis duit beratus-ratus ringgit sebulan, tapi badan tak jadi pun. Last kali give up sampai protein tu keras, simpan kat kabinet dapur. Sebenarnya korang dah tersalah dapat info. Benda kalau buat cara betul mesti jadi. Nak tahu macam mana? Stay tune dengan Revo Gym Live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat malam kepada semua yang menonton Revo Gym Live malam ni, yang disiarkan secara serentak di Facebook page, YouTube dan YouTube channel The Revo Gym. Saya Azwan Sufian daripada Revo Gym Setapak. Saya akan cuba merungkai pelbagai isu dan persoalan berkenaan satu topik yang sangat penting, terutamanya kepada golongan yang baru terjebak dalam bidang sukan bina badan ni, iaitu kesilapan maut yang sering dilakukan oleh budak-budak baru nak up ataupun BBNU dalam pengambilan makanan tambahan untuk bina badan. Bersama saya pada malam ni ada 6 orang atlet jemputan yang dibawa khas daripada 3 company suplemen yang terkenal kat seluruh tanah air Malaysia ni lah. Kalau saya dah tunjuk muka masing-masing ni, saya yakinlah ada ramai peminat-peminat korang semua kat sini. Okey, jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya akan jemput wakil daripada USN dulu untuk memperkenalkan diri kepada semua yang menonton. Dipersilakan. Okey, hai, Assalamualaikum semua. Saya Luqman Zairuddin, atlet PLDM dan juga atlet bina badan atlet USN. So saya berumur 28 tahun, sudah berumah tangga dan mempunyai seorang anak. So saya dah berkecimpung dalam sukan bina badan ni lebih kurang 4 tahun lebih. Dan pencapaian terbaik saya setakat ni, saya champion heavyweight Mr. Malaysia 2019. Untuk yang belum mengenali saya, korang boleh follow saya punya Instagram Luqman Zairuddin, dan saya juga ada YouTube channel saya sendiri. Okey, sama juga Luqman Zairuddin, LUQMAN ZAHERUDDIN. Korang boleh usah saya juga dekat YouTube channel saya. So itu je lah sedikit tentang saya. Sekian. Hai, Assalamualaikum semua. Saya Sultazan. Nama sebenar saya Mat Muhammad. Okey, umur saya 25. Saya main gym ni baru 4 tahun 5 tahun je. Saya atlet USN. Saya dengan USN baru 6 bulan kot, 6-7 bulan. Okey. So saya punya Instagram Sultazan, tak ada huruf E, SWOL, Tarzan. Lepas tu saya pun ada YouTube juga. YouTube saya MADQ. Alright, tu je tentang saya. Okey. Assalamualaikum. First saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada host kita pada malam ini, Saudara Lan, kerana sudi menjemput saya sebagai panel untuk kali yang kedua. Okay, saya nak memperkenalkan diri saya. Saya Zumarul Al-Adam Pulutan Abdullah. Saya merupakan atlet bina badan Polis Diraja Malaysia dan telah mewakili Malaysia ke peringkat Southeast ASEAN, peringkat Asia dan peringkat World. Saya juga memegang gelaran Mr. Malaysia sebanyak 3 tahun berturut-turut dari 2017, 18 dan 19. Dan saya merupakan atlet dan duta untuk Evomania Nutrition. Okay, itu saja sedikit daripada saya. Terima kasih. Sama-sama Adam. Okey. Assalamualaikum semua. Saya Razali Yahya, owner kepada Evomania Nutrition. Basically saya tubuhkan company ni pada tahun 2016 lah. Jadi saya punya profession ni, saya memang orang sukan. Saya memang pemain hoki. Dah duduk dalam geng-geng geng-geng bina badan ni, saya rasa honored lah
Terima kasih kepada Azlan kerana menjemput saya one of the panel. Cuma saya untuk company Implementation ni, kami yang baru lah, satu proudly Malaysian made company. Saya harap dapat banyak sokongan daripada etik-etik kawasan ni untuk bantu lagi banyak company-company seperti kami ni untuk bergerak lebih maju ke depan. Terima kasih. Sama-sama. Okay, Assalamualaikum semua. Selamat malam. Okay, first kali terima kasih kepada moderator Abang Lan daripada RevoGym kerana menjemput saya bersama-sama dalam forum yang memberi manfaat kepada semua penonton peminat sukan bina badan. Jadi saya Ashraf bin Rosli. Wakil daripada BS Nutrition. So malam ini saya harapkan ketiga-tiga brand bergabung dan mampu memberi satu input yang positif kepada penonton-penonton sekalian. Terima kasih. Sama-sama. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih Abang Lan sebagai host malam ni. Sama-sama. Di forum malam ini. Saya Mr. Propin, yang mana yang belum kenal saya nak mengenal ke saya, boleh follow saya dekat Instagram Mansur Propin. Saya sebelum ni pencapaian yang paling tinggi saya adalah di World Champion Kejohanan Dunia Bina Badan di Pattaya, dan pernah mewakili PDRM ke Kejohanan Dunia juga powerlifting dan mendapat tempat yang kedua. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih kepada semua atlet yang dijemput malam ni kena memperkenalkan diri. Sekarang saya dah nampak dah kat sini, sebenarnya banyak dah peminat-peminat dia orang ada dekat sini kan. Contohnya yang saya pasal ni ada seorang daripada Amar Azhari. Hai Abang Raf. So sampai Abang Raf ni famous. Ada lagi daripada Kami Tak Ramai. Dia sebut Ashraf Rosli. Okey. Lepas tu ada seorang lagi juga daripada Kami Tak Ramai juga. Dia cakap idola Mansur Tropin. Okey. Alright. So ini daripada ada juga Lokman. Daripada Lokman. Fasha Lokman. Okey. So sementara kita nak masuk ke topik sebenar kita pada malam ni, iaitu kalau kita menampak kat skrin ni kan, kesilapan maut yang sering dilakukan oleh BBMU dalam pengambilan makanan tambahan untuk bina badan. Okey, jadi sebelum kita nak masuk ke perbincangan kita dan diulas oleh atlet-atlet ni, saya nak minta kepada semua yang tengah menonton sekarang ni. Saya nampak ada 60 viewers yang tengah menonton ni secara live. Okey, tolong share live ni banyak-banyak ke kawan-kawan korang, ke grup-grup yang korang join kan. Just boleh terus direct share kat Facebook ataupun copy link share kat WhatsApp ke, so that kita dapat lagi banyak viewers dan lagi banyak soalan boleh masuk, lagi banyak soalan kita boleh jawab. Sebab malam ni special, kita ada bukan sebelum ni macam last week kita ada 3 kan, the week before kita ada 4, minggu ni kita ada 6 atlet, dan dia bukan wakil daripada satu company je, dia wakil daripada 3 company yang famous. Jadi dia orang boleh jawab pelbagai persoalan yang korang nak tanya berkenaan dengan suplemen. Ada sebahagian daripada kita ni dia bukan setakat atlet, dia juga adalah founder kepada brand tu sendiri. So inilah peluang terbaik kan, kita nak beli suplemen, kita nak belanja duit 200-300 sebulan untuk apa-apa tujuan yang kita target, yang kita nak kan. Tapi kita tak pasti, nak tanya kawan, kita pun tak pasti kawan kita betul-betul tahu ke tak. Ini kita dapat tanya founder dia sendiri, dapat tanya atlet dia sendiri, dapat tanya ambassador dia sendiri. Sebelum kita nak masuk ke perbincangan kita. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, kita mulakanlah dengan soalan yang pertama. Soalan yang pertama ni berbunyi, adakah saya perlu membeli set makanan tambahan ataupun suplemen yang lengkap terlebih dahulu sebelum memulakan apa-apa program senaman bina badan? Okay, jadi untuk soalan pertama ni agak very straightforward, dan saya yakin inilah soalan yang paling banyak ditanya oleh orang-orang baru yang baru terjebak dalam sukan bina badan ni kan. Jadi untuk soalan yang penting ni, saya jemput tak lain tak bukanlah kita punya champ of champ yang juga bersama kita last week, Zamarul Adam daripada Evo Mania, untuk menjawab persoalan yang pertama.
Dipersilakan. Assalamualaikum semua. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Lan sekali lagi. Okay, soalan tadi, adakah saya perlu membeli stek makanan tambahan yang lengkap terlebih dahulu sebelum memulakan apa-apa perkara badan? Okay, sekarang suplemen ni adalah makanan tambahan yang kita perlukan untuk memastikan keperluan nutrisi badan kita cukup sepanjang hari. So maksud dia, suplemen ni membantu mencukupkan nutrisi keperluan badan kita harian tu. Sebab apa, sumber makanan kita yang kita ambil sepanjang hari tu tidak mencukupi untuk keperluan nutrisi badan kita. So jawapannya adalah sangat perlu dan sangat penting. Macam saya sendiri, saya sarankan ataupun saya suggest dekat mereka yang baru-baru nak berkecimpung dalam sukan ni, ada 4 suplemen basic yang perlu anda ambil, iaitu protein, kreatin, BCAA dengan satu lagi yang bagi saya sangat penting, L-carnitin. So 4 suplemen ni korang perlu ambil untuk bila ambil bila anda dah masuk ataupun melakukan workout lah. Protein ni, sebab protein ni adalah sumber yang kita perlukan untuk pembesaran otot. So kita nak besarkan otot, kena ada protein. Macam saya sendiri, saya ambil protein MPOP protein dari Evoman Nutrition untuk memastikan keperluan protein harian saya cukup, dan bila masa yang sangat sesuai yang nak ambil protein ni adalah semasa selepas kita menjalankan workout training. Sebab selepas kita menjalani workout tu, proses penyerapan dan proses penyerapan protein tu lagi cepat dan lagi banyak. So selepas training lah masa yang sangat sesuai nak ambil protein ni. Kreatin, BCAA dan L-carnitin tu sangat penting juga. Mungkin tak cukup masa untuk saya terangkan dekat sini. Nanti siapa yang nak tanya boleh tanya dekat komen ataupun boleh PM saya boleh terangkan. Okay, terima kasih Ran. Okay, terima kasih Adam. Sebenarnya alang-alang tadi Adam dah start cerita kan pasal protein, pasal kreatin, glutamin semua tu. Ada satu soalan ni yang ketidakpastian daripada salah seorang daripada penonton kita. Dan saya buka, maybe ada antara kita, Adam pun boleh jawab atau sesiapa kat sini yang berpengetahuan boleh ulas sikit. Okey, soalan dia datang daripada Farsa ni. Tak tahu macam mana sebutan dia. Farsa. Farsa. Okey. Dia cakap, betul ke kreatin boleh menyebabkan rambut gugur? Jadi ni saya buka kepada sesiapa, boleh angkat tangan untuk bagi ulasan sikit. Ini concern lah daripada orang yang baru nak mulakan sukan bina badan kan. Dia tanya. Ada sesiapa berminat? Boleh saya jawab ke? Boleh. Okey, Abang Razali. Okey, untuk kreatin ni kan, biasa kita jumpa kreatin ni dekat rambut, dekat kuku. Ini antara amino acid yang kita jumpa lah, protein building. So untuk menjawab soalan tu, actually kita memerlukan kreatin sebenarnya untuk mengelakkan. Macam saya kurang kreatin ni sebab tu botak. So kita perlukan lebih kreatin. Kita perlukan kreatin actually untuk bukan setakat untuk muscle building lah, tapi untuk mengelakkan gugur rambut sebenarnya, actually kreatin is part of suplemen kita perlukan untuk mengelakkan keguguran rambut. Okey. Terima kasih Razali. Okay, dia bagi jawapan yang kena dengan dia punya personal experience kan. Kan. Saya tambah sikit. Boleh. Boleh. Saya dah 8 tahun sebenarnya consume kreatin, tapi rambut saya panjang. Putih kukur tu. Putih kukur. Okey.
Alright, jadi untuk soalan pertama tu saya harap Fasha tadi berpuas hati dengan jawapan panel kita, tapi jangan risau, show kita masih panjang lagi, banyak soalan boleh ditanya lagi. Dan sekarang ni alhamdulillah kita dah capai hampir 100 viewers dah. Baru 15 minit kita ke udara, alhamdulillah. Tapi siapa-siapa yang baru masuk tu minta tolong share lagi kepada kawan ramai kan. Sebab share lagi. Selagi banyak soalan, lagi banyak viewers, lagi banyak kita boleh berkongsi, lagi banyak maklumat yang dapat disebarkan. Sebab kita ni yang ada kat sini bukan cacaran orang, atlet yang tadi yang masih diorang perkenalkan diri yang antarabangsa pun ada 2-3 orang, ada founder kepada suplemen kan, ada orang hebat-hebat lah dalam ni. Jadi macam-macam soalan kita harap kita boleh jawab dengan secara live kepada semua. Okey, untuk meneruskan acara kita seterusnya, saya ada soalan kedua, soalan basic juga nak tanya ni. Soalan ni berbunyi, adakah dengan pengambilan makanan tambahan ataupun suplemen yang berkualiti boleh meningkatkan pembesaran otot walaupun jarang bersenam? So untuk soalan kedua ni, saya nak jemput salah seorang panel kita yang sangat famous ni tadi. Daripada tadi komen-komen semua sebut nama dia je. So saya silakan daripada BS Nutrition, Ashraf Rosli untuk menjawab soalan kedua ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Okey, soalan berbunyi, adakah dengan pengambilan makanan tambahan suplemen yang berkualiti boleh meningkatkan pembesaran otot walaupun jarang bersenam? Okey, soalan ini sebenarnya dah lama saya dengar. Semenjak saya 2014 lagi berkecimpung dalam fitness industri, soalan ini ada sering kali ditanya oleh customer ataupun klien. Bang, coach, boleh tak saya makan ni jadi badan sadu? Okey, sebenarnya sini saya sebelum saya jawab soalan, saya jelaskan sikit fungsi suplemen. Okey, suplemen yang Bro Abdul cakap tadi, dia ada function tersendiri. Contoh paling senang kita ambil protein. Okey, protein ni banyak role dia. Bina badan, bina otot, weight loss, recovery, naturalkan gula dalam darah, mengenyangkan. Tapi yang major factor dia, major dia punya point adalah bina otot dan juga recovery. Yang tu paling penting. Okey, yang kedua, filosofi untuk bina otot banyak dia punya filosofi, tapi saya ambil 4 sahaja. Satu adalah intensity, volume, training dan juga frekuensi. Okey, contohnya intensity di mana kita training beban yang berat atau beban yang ringan, volume di mana kita campur reps, set dan juga berat, so dapat total volume. Frekuensi, berapa kali kita training setiap minggu, berapa kali kita training setiap bulan, dan last sekali training target. Maksudnya kalau nak besar kaki, training apa? Memang tak akan besar kaki. So situ anda boleh relate. Untuk besar otot, anda kena training. Apa function suplemen? Adalah untuk membantu fungsi untuk membesarkan otot dan recovery. Itu dua main function untuk protein contohnya. Jadi jawapan saya pada soalan tadi adalah sebanyak mana anda minum protein berkualiti atau tidak, anda akan bina otot, pembesaran otot. Okey, boleh faham. Sebab itu saya cakap kepada staff BS Nutrition, kita tak nak overkill. Kita tak nak cakap benda ni boleh bina otot, benda ni boleh bina otot. Tetapi tanpa training yang betul, kita tak akan dapat bina otot. Boleh faham tak? Apa yang saya cuba jelaskan lah. Saya rasa itu sahaja jawapan daripada saya. Okey, terima kasih Ashraf Rosli. Sekarang baru kita tahu kenapa dia banyak peminat dalam live ni tadi. Daripada dia asyik orang komen nama dia je kan. Dia punya karisma tu bila menjawab tu very very clear. Concise dan clear dan very fact based. Tu sonok kita mendengar. Tapi apa-apa pun yang saya nampak di summary dia, training serve different purpose, supplement serve different purpose. Tapi kita perlukan kedua-duanya kan, untuk capai target kita tu. Okey. Jadi saya nak buka sikit soalan daripada orang ramai.
Okey. Maaf ya, macam biasa, macam minggu-minggu lepas saya takut sebab soalan masuk dengan banyak, saya takut saya terlepas sesetengah soalan, tapi apa yang ada saya cuba tunjukkan dulu ke udara. Okey, soalan ni datang daripada Zamri Storm. Dia soalan general juga, dia tanya apakah perbezaan booster dengan pre-workout? Ini apakah perbezaan booster dengan pre-workout? Saya rasa semua company ada jual kan some kind of pre-workout dengan booster kan. Jadi mungkin boleh siapa seorang ataupun ketiga-tiga syarikat pun nak explain dia punya booster dengan pre-workout ni. Silakan siapa-siapa. Boleh? Lokman nak jawab ke Lokman? Okay, boleh. Okay, alright. Booster, biasanya yang booster ni, booster apa? Test booster ke ataupun apa benda lain punya booster lah. Okay, kalau macam pre-workout, kita sudah tahulah kita suplemen yang kita ambil biasanya sebelum latihan untuk tambahkan kita punya energy, kita punya strength, kita punya fokus. Biasanya kalau macam kita letih bekerja and then kita nak pergi gym, kita tak cukup rest dan badan kita lesu apa semua, kita akan ambil pre-workout lah untuk bagi extra energy untuk kita workout. Dan kalau macam booster ni, saya tak pasti booster apa yang dia tanya ni. Actually Zamri Storm ni, mungkin dia cakap apa, ada test booster ataupun energy booster. Kalau energy booster mungkin sama je macam pre-workout betul tak? Okay, kalau macam kalau test booster untuk tingkatkan kita punya testosteron lah kan. So macam kalau semua nak tahu, Zamri Storm ni saya punya bekas jurulatih ni. bekas jurulatih bina badan TLDM, komando Pascal. Dah pencet dah. Okey. Dah pencet dah. Okey, dia punya jurulatih sendiri tanya kan. Okey, alright. Okey, kita masih ada lagi soalan yang saya nak kemukakan kat sini. Pasal kreatin juga ya. Soalan dia berbunyi daripada Ajijul Najmi. Kreatin ni bila sebenarnya nak ambil ya? Sebab ada yang kata sebelum untuk boost kita punya energi. Ada yang kata selepas untuk penyerapan yang pantas dan berkesan. Keliru dah. So sebelum ke selepas nak ambil kreatin ni? Ada sesiapa ahli panel nak bagi ulasan sikit dekat penanya kita Ajijul Najmi? Okey, saya boleh jawab soalan ni. Okey, dipersilakan Ashraf. Okey, kreatin secara ringkasnya dia terbahagi kepada dua, monohydrate dan satu lagi HCl. Di mana kami percaya, bukan kami lah, saya percaya HCl lebih bagus daripada mono. Di mana dia serap lagi cepat air. Kalau mono, dia buat kita dehydrated. Function kreatin pertama adalah untuk prestasi. Dia bagi energy, dia bagi lean muscle, dia bagi recovery. Tapi kebanyakan diambil sebelum exercise untuk boost energy. Sebab tu dia cakap boost energy. Kalau selepas exercise kita perlukan energy, kita boleh konsum BCA, brain change amino acid. Jadi kreatin saya suggest ambil sebelum. Tapi mengikut kajian, 5 gram protein setiap hari hanya disarankan. Sebab kalau kita lebih ambil kreatin, kadang-kadang boleh buat kita jadi cramp. Inilah faktor utama cramp sebenarnya. Sebab dia kalau yang monohydrate, dia buat dehydrated. Tapi kalau team sport performance lebih pada HCl, di mana absorb water, dia buat retention, maksudnya tak buang dehydrated. Itu saja. Okey, terima kasih Ashraf. Dan terima kasih pada soalan daripada Ajijul Najmi tadi tu. Harap boleh dapat penjelasan lah. Tapi jangan risau, katalah kalau Ajijul masih nak bertanya lagi, boleh terus type di ruang komen. InsyaAllah, sebab saya difahamkan selain ada 6 atlet dekat live ni yang ke udara malam ni, diorang juga ada diorang punya team kat belakang tu akan tolong jawabkan sekali secara bertulis lah pelbagai bentuk soalan. Ataupun kalau nak lagi lanjut boleh terus PM kepada ahli-ahli panel kita masing-masing lah. Tadi masing-masing dah share dia punya IG dengan Facebook kan. So boleh terus tanya, sebab kita nak menggalakkan lagi ramai orang berani bertanya. Jangan main ambil je
ikut nasihat daripada tak siapa-siapa dia jumpa dia punya gym bro dekat gym tu kan. Tapi nasihat tu bukan maybe betul, maybe tak betul, tapi kalau kita dapat refer terus dengan orang yang betul-betul expert, insyaAllah kita tak melakukan kesilapan. Okay, jadi kepada yang menonton ni, alhamdulillah kita pun viewers dah semakin dah semakin meningkat ni. Thanks kepada yang menonton. Siapa yang baru masuk tu, sekali lagi saya nak ingatkan, minta tolong share banyak-banyak kat kawan-kawan korang, kat grup-grup korang. Make sure lagi ramai tahu. Kita meriahkan lagi sebab bukan senang kita nak kumpul 6 orang atlet ternama daripada 3 company suplemen, iaitu Ultimate Sports Nutrition, daripada Evo Mania Nutrition dan juga daripada BS Nutrition. Saya sure lah korang tengok muka diorang setiap hari kat Instagram, tengok macam-macam tips diorang share, macam-macam video diorang share, gambar diorang share. Tapi ni peluang nak dengar diorang bercakap secara live dan peluang nak bertanya secara live juga dekat diorang. Inilah peluang terbaik untuk korang bertanya. Jadi tolong share. Jadi kita akan berehat sebentar. Kita nak bagi peluang dekat ahli panel kita untuk minum air ke dulu apa ke. Jadi kita akan kudara lagi sebentar lagi. Stay tune ya. Okey, terima kasih kepada semua yang masih bersama kami menonton. Selamat datang ke Revo Gym Live episod yang ketiga. Topik yang kita bincangkan malam ni adalah kesilapan maut yang sering dilakukan oleh BBMU dalam pengambilan makanan tambahan untuk bina badan. Bersama kita malam ni, kita ada 6 orang atlet daripada 3 company, iaitu USN, BS Nutrition dan juga Evo Mania Nutrition. Bersama kita sudi untuk meluangkan dalam sejam setengah bersama kita untuk jawab pelbagai persoalan. Okey, jadi sebelum kita teruskan dengan soalan-soalan yang berikutnya, apa kata kita kemukakan dulu beberapa komen-komen daripada penonton di luar sana. Okey, saya pilih daripada daripada Muhammad Akram. Pengambilan protein berlebihan adakah boleh memberi kesan sampingan terhadap tubuh badan? Pengambilan protein berlebihan adakah boleh memberi kesan sampingan terhadap tubuh badan? Jadi untuk soalan ni, saya nak persilakan siapa? Saya rasa saya bagi dekat Tazan lah kot. Tazan dulu untuk bagi komen sikit. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum. Pada pendapat saya, pengambilan protein yang berlebihan akan menyebabkan kita punya buah pinggang terlampau banyaklah protein untuk ditapis. So, tak elok. Korang kena ambil protein berpada-pada. Protein yang patut korang ambil bukannya ikut keperluan protein orang lain. Sebagai contoh, brother Zamarul kita, dia punya muscle mass dia banyak. So, dia memerlukan protein intake yang tinggi. Kita baru nak main gym, tak boleh ikut dia punya. Kalau kita ikut dia punya, auto orang kata kencing manis, guys. Alright. Okay, so tu saja. Okay, terima kasih kepada Tazan. Okay, ni ada satu lagi soalan direct dia bagi ke Zamarul Adam. Datang daripada Adam Salih. Okay, hi bro Zamarul. Like we know you are a professional bodybuilder. So, is it okay not to have fitness skills related in training?
if it is important, what kind of training do you always do? Thank you. So soalan dia, is it okay not to have fitness skills related in training? Okay, jadi boleh minta, maybe dia maksudkan kat sini, kalau dia tak ada basic fitness skill lah, tapi dia nak terus training. Maksudnya mungkin sebab dia ni betul-betul newbies lah. So dia tak ada betul-betul skill lagi. Jadi boleh tak minta Adam explain sikit? Okay, sekarang ni apa yang saya nampak, ramai budak-budak yang baru nak belajar dalam bina badan ni, diorang banyak tengok YouTube. Tengok YouTube, melalui YouTube itu pun boleh, tapi saya sarankan kena cari seseorang yang boleh guide kita, ataupun personal trainer lah. Kita cari personal trainer yang boleh guide kita supaya mengelakkan daripada kecederaan dan side effect yang lain lah, dari segi pengambilan suplemen dan training. So dapat mengelakkan kecederaan dari training, side effect daripada pengambilan suplemen. So kena ada orang yang guide kita dalam bidang ni. Okay, terima kasih Adam. Ni ada satu soalan ni daripada dia punya kawan. Dia tanya soalan pasal L-carnitine. L-carnitine datang daripada Bob Tai. L-carnitine sesuai cucuk dalam darah atau part? Apa maksud part? Apa? Body part. Oh, atau body part. So maybe kalau sesiapa yang ada dekat sini boleh explain dulu apa tu L-carnitine. Saya yakin ada ramai yang kat luar sana pun tak tahu L-carnitine. Lepas tu baru kita cuba huraikan cara pengambilan dia. Jadi saya jemput siapa-siapa ahli panel untuk explain sikit pasal L-carnitine kepada penonton, kepada penanya ni, Bob Tai. Okay, dekat pasaran luar. Okay Lan, saya nak Okay, alright. Boleh. Okay, dekat L-carnitine ni ada injection, ada kapsul dengan ada powder. So untuk yang injection, mengikut daripada pengetahuan saya, dia boleh melalui darah dengan body part pun boleh. Dia bukan body part, dekat tempat-tempat yang ada banyak lemak. So dia nak target, contohnya dekat perut ada banyak lemak, boleh cucuk dekat situ. Jadi dalam perubatan pun ada yang buat melalui darah ataupun melalui direct terus ke lemak, body fat. Okay, terima kasih. Terima kasih Adam. Alright, ada satu lagi ni. Ni datang daripada special sikit soalan ni. Datang daripada ahli panel kita last week. Seorang champion juga yang terkenal. Nama dia Is Ahmad. Assalamualaikum semua. Nak tanya, apakah kesan jika kita mengambil suplemen yang berlebihan tetapi kita jarang melakukan senaman? Terima kasih. Ni soalan ni actually relevan dengan masa kita sekarang ni, sebab seperti kita tahu dah sebulan gym tutup kan. So paling banyak pun orang yang banyak exercise kat rumah. Macam saya pun biasa follow Instagram Asrar Rosli. Dia setiap malam dia buat macam running naik bukit kan. So tapi tak dinafikan senaman yang kita boleh buat kat rumah ataupun dekat taman, biasanya tak intensity dia tak sama macam dekat gym. Jadi bila kita kurang intensity latihan tu kurang tak sama macam gym, tapi kita still ambil suplemen juga, adakah akan menyebabkan ada kesan sampingan kalau kita ambil suplemen lebih tapi kita punya senaman tu kurang? Boleh minta siapa untuk bagi komen? Okey bang, saya boleh jawab ni. Alright, Okay. Okey, sebenarnya Waalaikumsalam. Untuk soalan Is Ahmad ni, sebenarnya saya dah beritahu tadi. Protein, contohnya suplemen lah, paling senang protein, di mana fungsi dia adalah untuk paling senang membesarkan otot dan recovery. Jadi kalau makan tanpa exercise, fungsi protein is nothing. Apa benda yang kita makan, automatik masuk dalam badan akan tukar kepada glukos.
Glukos merupakan paling senang kita faham adalah kalori, di mana dia selalu dalam bloodstream memberi tenaga kepada exercise. Insulin daripada pankreas akan tangkap glukos, bawa masuk dalam liver store sebagai glycogen dan bawa masuk ke dalam muscle store sebagai glycogen supaya boleh digunakan sebagai tenaga selepas glukos dalam badan habis ataupun kalori habis. Kalori yang tak digunakan akan terus masuk kepada adipose sel, iaitu lemak. Lemak maksudnya sebagai energi untuk kemudian hari. Jadi kalau kita minum, store liver flow, store masa flow, automatik dia akan pergi ke adipose tissue, iaitu tisu lemak, di mana akan memberi kesan kepada kegemukan. Kegemukan kita tahulah dapat visceral fat, dapat low LDL, maksudnya low density level kolesterol, visceral fat dekat organ-organ. Maksudnya kalau kita ambil secara berlebihan, automatik buah pinggang tu macam cousin cakap tadi, nak proses benda tu bekerja keras. Jadi benda tu kemungkinan akan rosak. Itu saja. Okey, terima kasih Ashraf. Sebenarnya antara masa Ashraf tengah jawab soalan ni Sahmat tadi tu, ada mention sikit takut gula berlebihan tu jadi lemak kan, menyebabkan kegemukan kan. So kebetulan ada satu soalan yang dia lagi sebelum saya jawab soalan ni, boleh tak saya jawab soalan yang diterima oleh Bro Adam tadi? Boleh tak abang putar balik? Okay, saya kena ingat balik soalan apa. Dia datang daripada fitness relate. Oh, fitness tu. Okay. Adam Saleh ni. Okay, alright. Ni saya tunjuk balik. Sebenarnya saya faham apa yang dia mahu. Okay. Kalau untuk pengetahuan orang dalam sport science, orang mesti mungkin orang akan sembang pasal body fitness. Tapi kita tanya, what is fitness? Dia akan cakap nak benda ketul-ketul, six pack, kaki besar. Tak, sebenarnya fitness terbahagi kepada dua. Satu, fitness relate kepada relate healthy kehidupan mas kita, maksudnya muscle endurance, muscle strength, BMI, cardiovascular system dan juga flexibility. Yang dia mention fitness skill ni ada 6. Saya dah tulis tadi. Speed, agility, balance, coordination, reaction time dan power. Jadi saya jawab untuk golongan bodybuilder, yang diperlukan adalah balance, coordination dan juga power untuk fitness skill. 3 ni yang diperlukan untuk bodybuilder. Sebab bodybuilder tak perlu buat agility, pergi kiri kanan tak perlu. Dia hanya perlu balance. Contohnya kita buat squat. Ini yang dia tahu. Yang mana Bro Adam training, mungkin Bro Adam boleh bagi tahulah macam mana training untuk kita balance lakukan squat, bench press, shoulder kena lock back macam mana. Ini yang soalan sebenarnya dia tanya. Okey. Terima kasih Ashraf. Okey, tadi balik dekat yang tadi soalan sebelum ni yang saya tunjuk tadi tu, actually dia agak menarik. Okey, ni saya nak minta siapa-siapa nak komen, kalau lebih dari seorang nak komen pun okey, sebab soalan ni saya rasa sangat penting untuk dijawab. Datang daripada Nur Azrin Mazuki. Saya nak tanya, saya consume protein powder every day since buat weight dalam 5-6 bulan lepas. And last month reading gula saya dengan bangga dan riang-riangnya naik sampai 12. Sedangkan saya sebelum ni tak pernah ada masalah diabetik. Then for the time being saya stop consume protein powder dan reading saya kembali normal. So sekarang ni persoalannya, adakah mampu untuk saya build up muscle without consuming protein powder? Saya nampak ni ada saya boleh breakdown soalan ni kepada dua. Satu, dia minum protein, automatik sugar reading dalam badan dia, blood sugar reading dia naik, meningkat. Jadi dia terpaksa stop. Tapi bila dia dah stop ambil protein, dia tanya pula adakah dia boleh continue untuk build up muscle lah walaupun dia tak ambil protein powder. Saya rasa maybe ada ramai yang berminat nak jawab soalan ni sebab isu dia adalah dia cakap pengambilan protein powder tu menyebabkan dia punya blood sugar reading dia naik dan menyebabkan masalah diabetik lah. Jadi boleh saya jemput siapa?
Okey, Saya nak saya jawab jemput Adam untuk jawab. Okey, alright. Hai Nur Azrin. Okay, macam Bro Ashraf bagi tahu tadi, apa yang kita masuk dalam badan kita ada proses-prosesnya. Salah satu dia glukos dalam darah kita, dia simpan apa yang kita masuk tu jadi glukos dalam darah, simpan jadi glukogen dalam masa. So, apa yang saya nampak kat sini, mungkin pengambilan protein daripada makanan Nur Azrin ni dah cukup. Tapi ditambahkan lagi dengan dia consume lagi protein powder. So, tak balance dengan exercise dia. Saya rasa kat sini pengambilan kalori yang berlebihan dan tak digunakan sepenuhnya. Itu ya. So, sekarang ni boleh ambil protein powder tu tapi mengikut keperluan dan keperluan harian Nur Azrin ni lah. Contohnya kalau bergantung pada exercise dia. Saya rasa saya sarankan cuma ambil selepas workout je. So pagi biasanya ada orang ambil pagi selepas bangun tidur tu dah ambil, dia consume protein powder. So saya tak sarankan untuk kes macam ni, ambil selepas training je untuk recovery, more kepada recovery. Okey, terima kasih. Boleh saya tambah, Adam. boleh saya tambah sikit ke? Boleh jemput Razali. Untuk Saya just sebab saya risau sebab dia punya statement dia protein powder. Biasanya saya faham ni kalau macam whey protein ataupun pea protein ni dia protein. So dia tak ada masalah dengan carbs. Cuma basically banyak masalah kita tengok ni when manufacturer dia manipulate the nutritional facts. So kena hati-hati lah. Korang kena tengok the amount of carbs ada kat dalam protein. So actually dia bukan masalah protein, the masalah carbs kat dalam protein powder tu. Berapa banyak carbs atau gula yang diguna dalam produk yang diorang buat tu lah. So kalau ada question, saya better minta dia punya nutrition facts daripada lab test yang diorang buat tu lah. That's my suggestion lah. Okey. Yep. Terima kasih Razali untuk pencerahan yang diberi tu. Okey. Jadi kita akan meneruskan dulu dengan soalan-soalan yang saya sediakan kepada panel ni. Untuk soalan yang ketiga, dia berbunyi, adakah dengan pengambilan makanan tambahan ataupun suplemen yang berkualiti sudah cukup untuk menggantikan makanan pejal ataupun solid food dalam diet seharian saya? Ini biasa soalan basic daripada BBNU lah. Jadi untuk soalan ketiga ni, saya nak jemput champion kita datang daripada Lumut untuk menjawab. Dipersilakan Saudara Lokman. Mantap kali. Okey Lokman. Kenapa tak bunyi? Oh, Hello Lokman. Okey. Okay, Alright. test, mic test. Okay, sorry. Okay, Okay. Assalamualaikum. Alright. Soalan dia, adakah dengan pengambilan makanan tambahan atau suplemen yang berkualiti sudah cukup untuk menggantikan makanan pejal, solid food dalam diet seharian saya? Okey. Yang kita macam yang kita tahu, makanan tambahan dia bukannya pengganti kita punya makanan yang solid tu. Dia makanan tambahan untuk cukupkan nutrisi kita yang tak cukup daripada solid food kita tu. So mana kata soalan ni dia consume suplemen saja dah cukup untuk solid food, tak cukup lah senang kata. Yang paling penting kita punya diet seharian kita tu solid food kita tu. Macam kalau protein kita ambil ayam, daging, ikan kan. So kalau kita nak cukupkan, okay, macam saya sendiri, saya bodybuilder and then saya punya berat pun saya heavyweight, so saya perlu consume protein yang lebih daripada biasa punya weight bawah ke ataupun intake biasalah. So kalau macam saya punya intake protein seharian saya memerlukan lebih kurang 2 ke 2.5 gram protein per berat badan saya. So mana kata contoh kita kira kalau 2 gram protein kali berat badan saya sekarang 105 lah. So lebih kurang dalam 200 gram protein. So mana kata 200 gram protein tu bukannya datang full daripada suplemen. Contoh whey protein ke apa, tak. Kita perlu
cukupkan dulu kita punya solid food tu, and then kalau untuk whey protein ni untuk kita top up apa yang tak cukup tu lah. So itu je lah yang pada pendapat saya lah. So soalan ni mana kata suplemen bukan untuk menggantikan solid food, dia just untuk cukupkan nutrisi daripada solid food kita yang tak berapa cukup tu lah. Okay, so saya harap soalan tu terjawab lah. Okay. Terima kasih kepada Luqman. Actually saya memang setuju lah. Memang there's nothing can compare dengan solid food lah. Solid food yang paling paling raw, paling paling senang body nak absorb, paling lengkap lah, whole food kan. Whole food sentiasa the best. Tapi pada masa yang sama, kenapa wujudnya suplemen ni adalah sebab dia nak support lagi kita punya pengambilan makanan. Sebab kadang-kadang kita mesti ada flaw sana sini dalam pengambilan makanan kita, ada sikit tak cukup protein ke kan. Takkan kita nak makan macam bodybuilder macam Luqman boleh lah dia makan ayam berapa tadi cakap sehari Luqman? 5 kilo. Berapa kilo ayam sehari Luqman? Ada terputus sikit ke apa. So macam bodybuilder ni kita tahu dia makan ayam memang pada jumlah yang banyak, tapi untuk orang ramai kat luar sana maybe dia tak boleh makan sebanyak yang bodybuilder makan kan. Ya Luqman. Jadi dia terputus. Jadi dari situ pentingnya suplemen ni lah. Okay. Alright. So sementara kita kepada siapa yang tengah baru menonton ni, terima kasih kerana join Revo Gym Live. Alhamdulillah kita dapat viewers yang sangat konsisten dan sangat supporting. Soalan pun memang banyak kita dapat dan kita cuba untuk jawab satu persatu. InsyaAllah kalau kita tak dapat jawab secara lisan, kita akan jawab secara bertulis lah. Dan okay, sementara kita nak meneruskan lagi acara kita ni, kita berehat dulu. Sudah bagi peluang sikit untuk ahli-ahli panel kita ni minum air kejap ke apa ke. Okay, jadi kita berehat sebentar. Stay tune dengan Revo Gym Live.
Okay, kita kembali lagi di Revo Gym Live. Terima kasih kepada semua yang tengah menonton. Okay, so minta tolong yang tengah menonton kat luar sana tu, kita share, like dan komen banyak-banyak. Share dekat grup-grup korang, kawan-kawan korang so that kita dapat lagi banyak soalan. Yang insyaAllah kita akan cuba jawab sebanyak mungkin live pada hari ini, pada malam ni. Dan kalau kita tak dapat jawab semua, insyaAllah kita akan jawab secara bertulis kepada anda semualah. Dan feel free untuk PM juga kepada ahli-ahli panel kita yang ada hari ini. InsyaAllah dia dapat membantu sebab diorang ni semua adalah saya select daripada 6 atlet terkenal daripada yang mungkali 3 syarikat suplemen yang besar dekat Malaysia ni, iaitu USN, Evomania Nutrition dan juga BS Nutrition. Okey, untuk meneruskan lagi program kita malam ni, saya akan buka lagi sedikit soalan untuk orang ramai. Okey, jadi ada satu soalan ni yang agak basic dan menarik, tapi saya rasa ramai orang perlukan pencerahan berkenaan dengan soalan ni. Soalan ni datang daripada Muhammad Fakhruddin Muhammad Yassin. Assalamualaikum. Saya mahu menanyakan kenapa protein atau suplemen perlu dibancuh bersama air sejuk, bukan air suhu bilik atau air panas atau suam. Thank you. Sebenarnya kalau saya nak berkongsi lah, saya sendiri pun pernah buat kesilapan ni banyak-banyak tahun dulu lah, first time beli protein kan. Kita bancuh dengan air panas. Last kali bila otai nampak terus diorang tegur, mana boleh bancuh air panas kan. Jadi common sense untuk ramai orang tak pasti pasal benda ni. Jadi boleh saya minta anybody, mungkin saya minta Mansur ke daripada BS Nutrition, kita minta dia jawab untuk soalan ni. Silakan. Soalannya, saya mahu menanyakan kenapa protein atau suplemen perlu dibancuh bersama air sejuk, bukan air suhu bilik atau air panas atau air suam. Okey. Dia sebenarnya suplemen ni terutama protein lah. Biasa orang yang famous dekat Malaysia ni protein lah. Dia macam protein, kita kena tengok jenis protein ataupun jenis suplemen. Dia mesti kena bancuh dengan air panas ataupun air sejuk. Sebab dia protein ni dia ada 2 jenis. Ada yang boleh dengan air panas, ada yang boleh dengan air sejuk. Macam BS Nutrition, yang yang keluarkan hydroway ataupun mass gainer daripada BS Nutrition, dia boleh bancuh dengan air panas dan air sejuk. Sebab yang protein yang kita gunakan sebenarnya dia boleh melalui kepanasan air 230 darjah ke bawah. Macam air panas dekat rumah kita panaskan air, paling tinggi pun 100 darjah saja. Tapi yang BS Nutrition punya protein, dia boleh melalui 230 darjah ke bawah. Kalau nak guna air panas pun tak ada masalah. Dia kena pastikan jenis protein yang Bro Fakhruddin ambil. Kalau tak tahu ataupun tak pasti ke apa, boleh tanya dealer yang bro beli itulah. Sebenarnya protein dan suplemen apa-apa dia boleh je dengan air panas, tak ada masalah. Bergantung pada jenis-jenis yang material yang dia guna. Okey, itu saja daripada saya. Okey, terima kasih Mansur. Okey, jadi saya ada satu lagi soalan. Datang juga daripada Zamri Storm tadi tu, yang Lokman cakap dia punya coach kan. Okey, soalan dia berbunyi macam ni. Kesesuaian minum protein kita sedia maklum sebelum dan selepas workout. Tapi boleh ke diambil pada waktu lain? Contoh bangun tidur. Okey, sebab ini memang soalan yang bagi saya memang tepat lah untuk especially orang yang baru nak belajar pasal minum protein ni kan. Sebab saya sendiri pun dengar pelbagai mazhab lah, orang cakap ada sebelum ada selepas, ada orang cakap bagus masa bangun tidur, ada orang cakap sebelum tidur lah kan. Jadi apa kata kita minta ahli-ahli panel kita untuk bagi penjelasan sikit apa kepentingan waktu-waktu minum protein ni. Untuk ni boleh saya persilakan siapa yang berminat untuk jawab. Saya. Okey, Mansur alright. Okey bro, Zamri Storm.
Dia sebenarnya protein ni dia ambil masa-masa mana pun tak ada masalah sebenarnya. Tapi kena tahu keperluan dan yang mana lebih efektif. Contohnya kalau macam protein sebenarnya dia lebih efektif semasa setengah jam awal selepas workout. Selepas workout tu dalam masa setengah jam dia kena ambil protein sebab dekat situ dia panggil anabolic window. Dia badan memerlukan untuk recovery dengan cepat. Dia paling penting selepas workout 30 minit awal. Lepas tu untuk waktu lain tak ada masalah tapi mengikut protein yang badan perlu. Macam otak-otak kita beritahu tadi lah berapa kena ambil satu hari, berapa gram protein mengikut berat badan. Okey, itu saja. Okey. Terima kasih Mansur. Alright, saya buka satu lagi. Yes, okey. Adam nak tambah kat sini. Jalan. Dia tanya sekarang ni, okey, kesuai minum memang selepas biasa kebiasaannya orang ambil sebelum dan selepas seperti mana sedia orang tahu dan semua orang buat maksudnya. Tapi dia tanya sekarang boleh ke dia ambil pada waktu lain, contohnya bangun tidur. So kita sekarang dia fokus untuk bangun tidur. Bagi saya memang sangat sesuai masa bangun tidur tu selepas kita tak makan dalam masa 8 jam ke atas, so gula dalam darah kita dah rendah. So setiap apa yang kita makan first meal tu penyerapan dia cepat dan banyak. So kalau kita makan lemak pada waktu pagi first, lemak lah dia yang serap. So kalau kita ambil protein, so penyerapan dia tu lagi banyak dan cepat. So dia tanya, okey ke minum selepas bangun tidur? Okey. Okey, terima kasih Adam. Okey, saya ada terjumpa satu soalan yang sensasi sikit. Saya rasa yang ni saya nak minta ketiga-tiga company tolong bagi komen sikit. Soalan dia macam ni. Berbunyi daripada Adam Sofi. Assalamualaikum. Ada kesan ke mengambil protein ni lain-lain brand? Macam bulan ni saya ambil brand lain, next month saya ambil brand lain. Sebagai contoh lah. Bulan ni dia ambil USM, bulan depan dia ambil BS Nutrition, betul bulan satu dia ambil Ibu Mania kan. Persoalan dia, ada masalah ke dia tukar-tukar brand protein ni? Yang ni dia sensitif sikit tapi saya nak tanya ikhlas daripada kita punya atlet-atlet ni lah, so that orang luar kat sana dia sedia maklum ada efek tak kalau kita tukar-tukar brand protein. Lokman okey, dipersilakan. Okey, Waalaikumsalam Adam Sofi. Ini berdasarkan pengalaman saya lah. Sebab saya start main bodybuilder sampai sekarang saya dah cuba macam-macam jenis protein actually. Kalau ikutkan dalam masa sebulan tubuh saya pakai beberapa brand pun ada. Bagi saya tak ada masalah mengikut kesesuaian lah. Lain brand tu dia ada lain-lain brand tu dia ada lain-lain dia punya kelebihan lah, kelebihan dan kekurangan dia. So bagi saya dia tak ada masalah. Dia macam mana pun dia tetap whey protein. So kita sama je bagi saya lah, tak ada masalah. Itu je. Okey. Terima kasih Lokman atas penjelasan tu. Okey, jadi untuk meneruskan cara kita ni, saya akan kemukakan soalan yang seterusnya, iaitu soalan keempat. Soalan keempat berbunyi, adakah dengan mengambil makanan tambahan, suplemen boleh menyebabkan kesan sampingan yang berbahaya kepada kesihatan pengguna seperti masalah buah pinggang, gout dan sebagainya. Jadi ini kita sedia maklum lah, masyarakat kita ni kan, dia bila saya rasa semua pun dah encounter lah, bila sebut pasal protein ni macam-macam orang kata skepticism dia ada, macam-macam keraguan dia ada. Takut nanti ada side effect tu, side effect ni lah, bahaya kat kesihatan lah, apa semua lah kan. Jadi apa kata kita minta ahli panel kita untuk jawab. Yang untuk soalan keempat ni saya nak jemput sekali lagi Mansur daripada BS Nutrition untuk explain pasal kesan sampingan terhadap kesihatan melalui pengambilan suplemen bina badan. Okey, terima kasih Lan. Okay. Adakah dengan mengambil makanan tambahan suplemen boleh menyebabkan kesan sampingan yang berbahaya kepada kesihatan pengguna seperti masalah buah pinggang, gout dan sebagainya? Okey, sebenarnya macam kita sendiri semua pun memang tahu suplemen ni sebenarnya makanan tambahan. Cumanya makanan tambahan ni dia
fungsi dia menyukup melengkapkan nutrisi harian kita yang tak mampu kita nak sediakan. Contohnya macam ada orang yang sibuk tak sempat nak sediakan meal, ada yang kos sebab makanan harian memang kos yang tinggi. Lepas tu suplemen pula dia banyak jenis, dia tak sama, dia bukan satu. Kalau ada yang protein untuk otot, ada yang untuk fokus, ada yang untuk tenaga, ada yang untuk recovery. Cumanya kita kena kenal pasti dulu apa yang kita perlu kena ambil. Macam saya sendiri pun memang saya tekankan kepada staff-staff saya, kenal pasti dulu masalah pengguna dan kesan dulu apa penyakit yang pengguna hadapi masa ketika itu. Sebabnya kalau contohlah kalau pengguna yang ada masalah darah tinggi ataupun jantung, tiba-tiba dia nak beli pre-workout booster, yang tu memang tak sesuai. Kita akan bagi tahu, bukan kita hanya menjual, kita akan educate juga kita punya customer. Cumanya kita kena tahu pengambilan mengikut keperluan badan kita. Contohnya kalau macam untuk besarkan otot macam bro Lukman bagi tahu tadi. Tengok berat badan. Kalau berat badan, contoh berat badan saya 90 kilo. Kalau 90 kilo kena kali dengan 2 gram protein. Bermakna sehari saya kena ambil 180 gram protein satu hari. Mampu ke saya nak sediakan 180 gram sehari? Tak mampu, sebab tu yang kita kena ambil juga suplemen protein daripada suplemen. Yang tu yang untuk orang yang nak besarkan otot lah. Cumanya kalau untuk orang yang biasa, dia tak sama dengan untuk orang besar otot. Tak sama dengan atlet. Macam untuk orang yang tidak gym, tidak buat badan, orang normal, orang biasa, dia memerlukan 56 gram protein je satu hari. Yang tu untuk lelaki, dan untuk perempuan dia memerlukan 46 gram. Berbalik kepada soalan tadi, jawapan saya yes. Memang betul suplemen bahaya jika ambil berlebihan, tidak mengikut kita punya keperluan. Okey, terima kasih Mansur atas penjelasan yang baik dan clear tadilah kepada untuk soalan yang saya mukakan ni. Memang sebenarnya kalau kita ikut prinsip asas dia, memang apa-apa yang diambil seberlebihan pun memang bahaya kan. Jadi kalau kita ambil pada cara yang betul, prescription yang betul, insya-Allah dia bagi kita manfaat tu tanpa kita tanggung terlalu banyak kesan sampingan. Okey, ni kita ada sikit pesanan daripada seorang otai kita dalam dunia bina badan ni lah. Datang daripada Abang Buddha kita, Roni Buddha. Salam semua. Program ni amat bagus dan perlu diteruskan sampai bila-bila. Dengan adanya program ni, kita boleh share pengetahuan dan pengalaman dalam sukan bina badan juga. Justru menarik minat belia-belia kita mencuri sukan bina badan. Keep it up. Keep it up semua. Kita dapat Selamat malam. Dapat satu, orang kata apa? Lan, nanti boleh jumpa Abang Buddha, Lan. Betul. Kita boleh jemput. Boleh jumpa Abang Buddha lepas ni. Betul, kita jemput otai kita betul. Untuk explain betul-betul, dia boleh share banyak pengalaman dia kepada orang ramai. Okey, terima kasih Abang Buddha atas dorongan yang diberikan ni. Okey, jadi saya akan teruskan dulu dengan soalan yang seterusnya untuk ahli panel kita. Soalan yang kelima, iaitu adakah pengambilan pembakar lemak fat burner boleh menjadikan saya kurus walaupun saya tidak bersenam dan diet? Ini pun satu soalan yang saya kira naif tapi popular di kalangan orang yang bertanya. Customer saya sendiri pun banyak tanya, dia nak beli fat burner. Kalau aku beli fat burner ni boleh tak aku kurus? Tapi aku tak exercise. Tu orang kata persoalan cepu emas dia kan. So untuk tu saya nak jemput seorang ahli panel kita yang saya rasa yang paling muda dalam semua ni untuk bagi pencerahan. Dijemput Swole Tarzan. Nama dia je, dia pakai nama glamour kat sini, Swole Tarzan. Kita silakan. Okay, hai, Assalamualaikum semua. Okay, so pada pendapat saya dan saya pun selalu duduk dekat orang kata kedai suplemen, saya jaga. Ramai customer yang badan berisi datang, dia ingat ambil suplemen ni macam magic. Maksudnya ambil suplemen terus jadi, tak perlu workout, tak perlu buat over.
Kalau macam tu tak perlulah gym pun dibuka. Baik kita makan suplemen je, betul tak? Okay. So, pasal apa tadi? Fat burner tadi. Fat burner ni dia berfungsi sebagai membantu korang punya kadar jantung naik. So, metabolism korang jadi naik. So, maksudnya senanglah korang membakar kalori. Tapi kalau korang makan pun bantai, lepas tu korang pun tak ada bersenam, tak memberi sebab badan korang untuk membakar kalori, then fat burner tadi orang kata macam tak function lah, macam tu. Okay, so lagi satu korang kena tahu, fat burner kalau korang ambil banyak sangat pun, fat burner pun ada kalori juga. So terlampau banyak fat burner pun korang akan jadi gemuk juga. So apa-apa pun adalah berkaitan dengan calories in and calories out. Maksudnya berapa banyak yang korang keluarkan dan berapa banyak yang korang masukkan dalam badan korang. Okay, so itulah pendapat saya. Okay, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya lagi. Okay, terima kasih Sultazan untuk penjelasan yang ringkas dan padat tadi. Memang soalan-soalan macam ni memang soalan basic lah kan. Jadi memang orang-orang yang baru berkecimpung dalam bidang ni memang dia nak tahu sangat apa dia orang punya keraguan tu betul ke tak, berasas ke tak lah kan. Jadi terima kasih atas jawapan tadi. Okay, kat sini saya ada satu peminat yang bagi komen kat sini. Datang daripada Albert Edward. Dia khas kat Abang Lokman. Abang Lokman, kaki abang memang idaman saya. Tapi saya buat keto diet dan kadang-kadang tukar kepada paleo diet. Diet macam tu sesuai ke tak? Dia buat kebanyakan masa dia buat keto, betul kadang-kadang dia tukar kepada paleo. Diet tu sesuai ke tak? Okay. Saya rasa tak ada kaitan dengan kaki tadi kot. Ni dia just macam nak tanya pasal diet kan. Kaki tu just macam pujian dia lah. Okay, jemput Lokman jawab, bagi komen. Nak jawab apa-apa sikit ke? Okay, Albert. Terima kasih lah kaki daman Okay. Actually saya yang keto diet dengan paleo ni saya tak berapa nak orang cakap lah, saya tak berapa nak pandai sangat. Saya tak berapa tahu sangat tentang diet-diet ni. Saya tahu diet tentang bodybuilder style macam ni je. So saya minta kalau ada yang bro-bro kita lagi yang expert ni lah, tolong jawabkan untuk saya. Sebab saya tak berapa pandai bab ni. Okay, betul lah sebab sekarang ni banyak sangat trend diet ni, ada paleo lah, keto lah. Tadi saya nampak Ashraf tadi angkat tangan tadi. Ada. Okay, boleh Ashraf nak explain sikit. Okay, sebab dia mention pasal kaki idaman tu bermaksud dia perlukan energi. Macam kita tahu, kaki merupakan otot yang besar dalam tubuh badan kita yang di mana dipanggil glutes otot. Okay, for information untuk semua yang tengok, keto diet ni sejenis diet yang low carb, yang tinggi fat. Maksudnya dia consume fat untuk guna fat sebagai tenaga. Maksudnya dia rendahkan carbs, jadi apabila rendahkan carbs akan jadi satu sistem yang dipanggil ketosis, di mana dia menggunakan lemak sebagai tenaga utama. Jadi untuk paleo diet pula, ramai sebenarnya yang kurang faham pasal paleo diet ni. Kalau kita form 2 atau form 3 dulu, kita pernah dengar tak zaman Neolitik, zaman Mesolitik, zaman Paleolitik. Diet ini sebenarnya merujuk kepada diet caveman, orang gua, di mana pada masa dulu tak ada barang-barang proses. Dia nak ambil carb, dia makan sweet potato. Dia nak ambil carbs, dia tanam gandum. Dia nak makan protein, dia pergi memburu. Maksudnya bagi saya kalau dia nak buat kaki, saya suggest ambil carbs tinggi. Paleo diet adalah lebih sesuai sebab carbs merupakan tenaga utama yang tukar kepada glukos, memberi kalori kepada kita untuk exercise. Macam saya sendiri, saya akui bila buat legs day, saya akan consume carb yang sangat tinggi supaya saya dapat guna kalori tersebut untuk push lagi berat saya angkat. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih Ashraf atas penjelasan tadi. Okay, saya akan teruskan dengan soalan terakhir yang kita dah prepare, yang pihak-pihak organizer dah prepare. Untuk kita tanya kepada ahli panel kita lah. Soalan yang keenam ni berbunyi, apakah itu plant-based protein dan bolehkah ia membantu pembesaran otot? Sebab selama ni kita banyak relate protein kita ni dekat daripada sumber-sumber
yang bukan plant lah, macam daging, ikan, ayam kan. Macam Lokman tadi cakap makan berapa kilo ayam sehari kan. Tapi tak 2 ramai ekor yang ayam. 2 ekor ayam sehari kan. Tapi tak ramai yang tahu pasal yang rupanya sumber protein lain iaitu daripada plant based pun sebenarnya bagus juga, dan adakah dia boleh membantu pembesaran otot. Untuk soalan ni saya nak jemput ahli panel kita daripada Evo Mania Nutrition, founder Evo Mania Nutrition, Cik Razali, untuk bagi sikit penjelasan. Silakan. Assalamualaikum semua. Terima kasih. Salam. Basically sebelum kita nak terangkan pasal plant based protein ni, kita nak kena compare lah, because kita ada animal based punya protein, kita ada plant based punya protein. So dia ada kekurangan dan kelebihan both of this protein lah. Okay, satu kelebihan animal protein ni badan kita senang nak absorb, because dia ada 9 essential amino acid yang badan kita tak boleh hasilkan dan diperlukan daripada protein binatang. Tapi kekurangan untuk animal based punya protein ni is lemak tepu tu. Ada banyak research mengatakan ia akan menyebabkan banyak consequences on heart disease lah, diabetic lah, all this lah. Okay, and then another thing untuk plant based protein pula, antara kelebihan dia adalah dia punya amino acid dia hampir sama. Ia bergantung pada plant yang kita ambil. Tapi dia ada banyak lah. Kita boleh ambil daripada tofu, daripada soya bean, daripada chia seed, daripada pea protein, daripada brokoli, daripada mushroom, macam-macam. Sumber yang kita boleh dapatkan kita punya protein tu. So kekurangan plant-based protein dia punya kandungan amino acid. Dia tak lengkap macam animal based. Maybe dalam 1-2 amino acid yang tak cukup. Tapi yang tu kita boleh tambah daripada makanan biasalah. Cuma kita nak bezakan sini, ada setengah orang dia vegan, ada setengah orang dia mengamalkan plant-based diet. Vegan ni adalah orang yang totally plant-based lah. Maksudnya dia tak ada tambah apa-apa. Semua makanan semua daripada tumbuhan. Tapi kalau katakan untuk plant-based, dia ada tambah juga. Tapi dia punya main adalah plant, tapi dia still ada tambahan daripada daging juga. Tapi mostly is plant-based. So dekat sini saya nak highlightkan pasal pea protein. Sebab pea protein, dia punya kandungan protein dia lebih kurang dalam 70 ke 80% daripada berat protein tu sendiri. Dan cara diproses protein tu adalah senang, because pea protein ni dia mekanisme untuk proses protein tu is physical. Maksudnya daripada kacang peas tu dikeringkan, and then dia rendam dalam air garam untuk keluarkan dia punya kanji kan, keluarkan dia punya fiber, and then dikeringkan balik dan dikisarkan. So itu dia punya hasil daripada protein itu. Okay, so menjawab pada soalan plant based tu dia boleh membantu pembesaran otot, memang boleh. Sebab kalau kita tengok, dia tak kisah daripada mana sumber protein kita tu, daripada binatang ataupun daripada tumbuhan, as long as protein tu cukup untuk kita daily consumption. Maksudnya kalau ikutkan biasa dalam suplemen punya nilai dipanggil RDA lah, recommended daily allowance. Maksudnya protein satu hari berapa gram kita perlukan ikut berat badan. Okay, vitamin berapa gram kita perlukan bergantung pada berat badan. So kita jangan melebihi RDA yang recommended dosage allowance tu yang dah ditetapkan. So korang boleh, contohnya kalau tadi ada soalan yang katakan side effects kan, kalau kita ambil lebihan suplemen tu, menjawab pada soalan tu, it goes back to RDA. Kalau RDA tu mengatakan, okay, B12 vitamin tu korang tak boleh ambil lebih daripada 1 mcg sehari. So jangan lebih daripada mcg tu, because in the end of the day dia akan menyebabkan side effects. So tak kira apa suplemen korang ambil, dia akan menyebabkan side effect kalau korang take more than that RDA punya value lah. So menjawab pada soalan pea protein tadi ni, plant-based protein ni, kalau katakan dia ada 9 essential amino acid yang lebih kurang sama dengan animal based acid, dia akan membantu dalam pembesaran otot. Okay, dekat situ yang saya nak terangkan. Kalau katakan untuk mereka yang perlukan more protein, boleh tambah juga dengan animal based, so tak ada masalah.
Okey, terima kasih Razali atas penjelasan yang sangat padat dan saintifik tadi dia. Okey, untuk tu. Jadi kita akan cuba lagi menjawab dengan masa yang ada ni. Lebih banyak-banyak lagi soalan daripada penonton. Tapi sebelum tu apa kata kita bagi peluang untuk ahli panel kita berehat sebentar. Kita stay tune dengan Revo Gym Live. Know that the ride or die. I'm a OG boy. Know that the ride or die. I keep well by my seat. Boy. Know that the ride or die. I keep well by my seat. Boy. Know that the ride or die. I keep well by my seat. Boy. Know that the ride or die. I keep well by my seat. Boy. Off the line. Well by my seat. Okey. Terima kasih kepada semua yang menonton. Terima kasih banyak juga saya ucapkan sekali lagi sebab setia dengan kita orang walaupun show ni dah melangkaui daripada sejam suku sebenarnya. Tapi jumlah viewers masih maintain steady je. Maknanya memang betul-betul berminat dengan apa yang kita bincangkan malam ni. Tapi macam mana pun masa tetap menceburui kita. Okey, jadi kita akan layan lagi beberapa soalan tapi kita jawab dengan ringkas sebab lepas ni kita akan menutup acara kita lah. Jadi hopefully saya akan buka lagi beberapa soalan daripada penonton dan diminta untuk ahli panel untuk kalau nak bagi komen dipersilakan lah. Okey, jadi soalan yang berikutnya datang daripada Roslan Cik Syam. Dia tanya soalan, kalau kita guna pre-workout hari-hari, bahaya ke tak? Saya workout 2 jam sehari. Dia tanya pre-workout. Sebab pre-workout ni sebenarnya saya sendiri pun banyak dengar orang cerita dekat gym kan. Kadang-kadang dia over consume. Mood dia pun jadi tahu nak marah orang dia, mood dia pun apa, badan dia pun bergeletar kan. Jadi apa, bahaya tak kalau kita consume every day? Okay, jadi untuk soalan pre-workout ni saya nak jemput mana-mana ahli panel kita untuk bagi penjelasan. Razali Okay. Untuk pre-workout ni kita ada 2 jenis pre-workout. Satu yang ada stimulan, ada satu yang tak ada stimulan. So basically ada stimulan ni biasanya kita tengok pada caffeine content dalam pre-workout tu lah. So basically maximum caffeine content yang dia recommended by RDA ni adalah 400 mg one day. So kalau kita ambil lebih daripada 400 mg sehari, dia akan menyebabkan menggeletar, kita punya jantung akan apa? Dia akan pump lagi laju. So banyak side effects lah. Then pada saya whatever yang kita ambil tu kena ada dia punya moderation lah. So just look at dia punya nutrition facts and kena aware dengan the amount of RDA yang kita patut ambil tu, especially on the caffeine content. Itu je. Okay, terima kasih Razali. Okay, soalan seterusnya ni sebenarnya dia agak general lah, dia off topic sikit tapi saya nampak dia nak betul-betul nak tahulah. Minta lalang sebab kita ada panel-panel yang berkebolehan semua dekat sini untuk menjawab. Soalan dia very basic lah, memang nak explain panjang lebar tapi at least kalau sesiapa boleh ringkaskan sikit untuk Sima Aziz. I want to ask, what is the best principle for building the best training program? Is there any principle to begin with? Maksudnya kita assuming dia ni beginners, dia tanya apakah prinsipal asas exercise yang boleh dia buat untuk training program dia lah. Boleh sesiapa minta bagi jawapan yang ringkas lah sebab saya faham lah soalan macam ni nak explain lebar, panjang lebar. Okay, jemput Ashraf. Silakan. Sima Aziz ni saja nak test. Hello. Hello, yes. Sebenarnya Sima Aziz ni saja nak test. Dia ni adalah klien saya.
Apa yang dia tulis Okey, sebenarnya patut. saya yang ajar dia. Okey, sebenarnya Okey, kalau okey, okey. principle untuk buat weight training, kita mesti kena ada overload, kita kena ada progress dan kita kena ada specific training. Dengan adanya 3 ni, so kita boleh create apa saja training yang kita mahu. Sama ada untuk bodybuilder ataupun sport performance. Okey. Alright, itu saja daripada Ashraf. Yes. Okey, terima kasih. Alright, okey, ada soalan yang seterusnya pasal pre-workout juga ni. Mat Duan, dia ni lelaki tapi dia tanya, pre-workout boleh tak perempuan ambil untuk workout? Kita faham memang cara badan lelaki dengan badan perempuan proses sesuatu substance tu berbeza. Jadi dia tanya, adakah pre-workout ni sesuai untuk diambil oleh wanita? Kita tak ada wanita panel kat sini tapi boleh tak sesiapa tolong jawab untuk soalan Mat Duan ni. Okey. Persilakan, siapa berminat? Adam ke? Okay, boleh. Okey, alright, Adam. Okay, pre-workout ni bergantung pada ingredient dia, macam Razali cakap tadi. Bergantung pada ingredient dia, macam untuk pre-workout Ibomania punya burns memang sesuai untuk lelaki dan perempuan sebab dia tak mengandungi caffeine. Dia cuma ada L-carnitine, dalam ada 1500 mg L-carnitine tu. So untuk lelaki dan perempuan boleh consume, tapi bergantung pada ingredient pre-workout tu masing-masing. Ada sesetengah pre-workout yang tak sesuai untuk perempuan. So kena tengok dan check dan kena tanya dulu. Okey. Terima kasih kepada Adam. Okey, jadi ada lagi soalan ni sebenarnya saya nak tanya. Okey. Alright. Sekejap. Dia punya comment section ni dia naik turun dia keep refreshing jadi saya pun dah terlepas tadi soalan ni. Okey, datang daripada Jijul Najmi. Okey, soalan kedua daripada saya, dia dah tanya tadi, kita sedia maklum bulan puasa semakin menghampiri. Jadi macam mana kita punya diet untuk bulan puasa ni? Bila kita ambil protein dan macam mana nak cukupkan pengambilan air dalam seharian? Ni pun soalan menarik, dia dah prepare dah untuk bulan puasa yang lagi 2 bulan je lagi. Dan sebenarnya saya sendiri pun tanya juga, kalau saya dah ada 1 tong protein tu, bila waktu sesuai untuk saya consume protein? So that saya masih boleh maintain lagi lah saya punya badan. Okay. Ada sesiapa boleh nak bagi komen kat sini? Untuk pengambilan suplemen masa bulan puasa. Tazan nak jawab, Tazan? Boleh je, boleh. Boleh dipersilakan, Tazan. Okay, so pada pendapat saya tentang pengambilan suplemen ataupun pengambilan makanan masa bulan puasa, yang penting adalah korang kena tahu keperluan korang seharian. So pengambilan tu bila-bila tak penting sebenarnya. Penting lah untuk kalau korang betul-betul adalah seorang champion, sebab itulah yang membezakan korang nombor 1 dan nombor 2. Tapi sebagai orang kata BBNU, saya pun BBNU juga, asalkan korang tahu korang kena makan berapa, ambil je amount tu. So time bila tak perlu spesifik. Kalau korang boleh sumbat semua masa sahur, sumbat lah. Kalau korang lebih prefer ambil lepas berbuka, and ambil lah. Kalau macam saya akan buat lah 2 jam sekali ke, macam tu lah. Okay, so tu pendapat saya. Okay, terima kasih kepada Tazan. Okay, untuk soalan berikutnya, dia tujukan khas dekat Ashraf Rosli. Datang daripada Zainal Mutakin. Assalamualaikum Bro Ashraf. Saya nak tanya, apa akan jadi kalau kita consume creatine monohydrate tapi tak exercise untuk beberapa minggu atau bulan? Datang daripada Zainal Mutakin ni. Minta Ashraf untuk jawab. Okey, Waalaikumsalam Zainal. Kembali macam yang saya bagi tahu tadi, setiap suplemen ada function. Creatine monohydrate ada function dia untuk bina otot secara lean, untuk beri prestasi, untuk recovery pun boleh buat. Tapi kalau kita consume tak guna benda tu, maksudnya kita masuk buang balik. Tak guna, rugi saja. Itu saja jawapan saya.
Okey. Terima kasih Ashraf. Okey, ni saya buka ni soalan terakhir lah daripada penonton lah. Ni soalan dia tanya, dia curious, dia tanya kan. Assalamualaikum. Saya ada melihat ahli bina badan di luar negara di YouTube atau video-video yang dia tak bancuh pun sebut protein tu. Saya anggap soalan ni maksudnya dia minum serbuk, dia terus masuk serbuk tu ikut dalam mulut dia kan. Tak shake pun. Adakah okey ataupun tidak? Ni saya tak pernah tengok lagi video macam ni kan. Ni perangai siapa ni? Itu masuk protein dia. Dia nak cepat besar tu. Nak cepat besar. Adam selubak tu. Ashraf nak jawab? Ashraf? Okey, saya boleh jawab. Okey, alright. Okey, sebenarnya waalaikumsalam first Okey, sebenarnya saya rasa dia consume creatine bukan protein, sebab protein memang kita buat untuk cepat serap dalam otot. Maksudnya kalau kita just makan macam tu, nak serap dalam otot cara lambat lah maksudnya. Baik kita makan solid protein. Jadi protein dibuat adalah untuk cepat absorb dalam badan kita. Sebab tu kita ada 3 type protein, concentrate, isolate dan juga hydro. Di mana hydro adalah lebih baik sebab dapat absorb lagi cepat dalam badan kita. Itu. Okey. Terima kasih Ashraf. Okey, ni saya terpaksa pilihlah soalan yang terakhir ni sebab kita nak conclude dah kita punya acara malam ni sebab dia dah makan masa sikit lah malam weekend kan. Saya tak boleh nak hold ahli panel kita lama-lama. Okey, soalan dia berbunyi macam ni. Soalan teknikal sikit daripada Anissa Marshalla. Kalau dah ambil glutamin, perlu ke ambil BCAA pula? So ini soalan betul-betul teknikal lah dia tanya. So boleh minta ahli-ahli panel kita komen sikit. Dia dah ambil glutamin dah, perlu ke dia ambil lagi BCAA untuk dalam dia punya supplement consumption? Dipersilakan. Boleh saya jawab yang Azali ya? Okey, boleh? Yes. Okay, before nak jawab soalan tu, dia siapa ni? Nisa Kak Nisa kena faham yang actually glutamin dengan BCAA ni dia 2 amino acid yang berbeza. BCAA ni adalah amino acid yang badan kita perlukan dan badan kita tak boleh hasilkan. Maksudnya dia ada isoleucine, leucine dengan valine. Ini badan kita tak dapat hasilkan, so kita perlukan daripada makanan tambahan BCAA. So glutamin badan kita boleh hasilkan melalui kita punya liver. Badan kita boleh hasilkan, tapi kalau tak cukup dan kita ambil tambahan glutamin tu. So ada 2 different function lah. Basically untuk jawab soalan tu dua-dua perlu. Dua-dua perlu Okay. Okey. Terima kasih kepada Razali atas jawapan tadi. Okey, jadi masa memang mencuburi kita lah. Kalau ikutkan memang banyak lagi soalan yang tak terjawab lagi ni. Tapi kita dah ambil masa terlalu lama. Jadi saya minta maaf banyak-banyak kalau yang tak dapat jawab tu, InsyaAllah kami akan minta ahli-ahli panel ni, tim-tim dia untuk jawab secara bertulis kepada anda semua. Tapi yang dah dijawab tu harap dipuas hati dengan jawapan. Dan kalau diperlukan penjelasan lanjut, boleh dia terus PM kepada saya di Revo Gym ataupun PM direct kepada ahli-ahli panel kita. Okay, jadi sebelum kita mengakhiri kita punya program malam ni, saya nak jemput semula wakil daripada supplement brand ni untuk bagi sedikit mesej patah dua kata berkenaan diorang punya produk, diorang punya brand dan apa-apa penjelasan yang diorang nak sampaikan kepada semua yang tengah menonton pada malam ni. Jadi untuk tu saya rasa saya start dulu dengan BS Nutrition lah. BS Nutrition saya jemput Encik Ashraf untuk bagi sikit mesej sepatah dua kata. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hello. Ya. Hello bang. Ini mesej untuk promosi BS Nutrition kan? Yes. Okey, kalau anda lihat sebelah kanan tu ada barcode di mana anda boleh scan barcode tersebut untuk promosi dan info terbaru BS Nutrition. Jadi sebelum tu saya akan kongsi sikit pasal BS Nutrition di mana kami telah ada kilang sendiri, bermaksud kami telah buat produk sendiri yang lebih berkualiti, yang dijamin halal, import barang yang bermutu tinggi. Dan kami juga telah mendapat surat daripada BPOM, Badan Pengawal Obat dan Makanan Indonesia.
kalau di sini dipanggil KKM lah, dia menjaga kualiti pemakanan suplemen di Indonesia. Jadi kami insya-Allah kami akan buka kilang di Indonesia selepas COVID akan habis nanti. Jadi kalau korang berminat untuk membuat produk sendiri, korang boleh hubungi kami di talian 138827 dan 36. Last sekali untuk korang, sila screenshot live sekarang dan korang boleh claim shaker ataupun free trial pack dan hantar gambar tersebut di IG BS Nutrition BFN dekat IG, hantar screenshot tersebut dan korang dapat claim trial pack dan juga shaker. Sekian. Okey, terima kasih kepada Ashraf. Saya pun masa dia cakap tu saya sempatlah screenshot sekali. Apa tu, mesej tu sebab kan kita pun nak juga kan shaker free hadiah tu. Okey, jadi untuk seterusnya saya jemput wakil daripada Ultimate Sports Nutrition pula, saudara Lokman untuk bagi sepatah dua kata. Dipersilakan. Boleh Lokman? Ya. Okay, sorry. Okay, hai semua, Assalamualaikum. Untuk korang yang nak dapatkan suplemen yang terbaik daripada USA, so korang boleh dapatkan brand USN. Okay, ini yang setakat whey yang terbaik yang saya sendiri pernah guna, Hardcore Whey GH. So untuk korang yang nak try, korang boleh dapatkan di mana-mana cawangan di suplemen ataupun daripada mana-mana reseller yang betul-betul direct dengan di suplemen lah. So jangan dapatkan dengan reseller yang betul lah, sebab kita takut ada sekarang ni pun ada yang fake kan. So kita takut yang itu. So apa-apa korang boleh check out dekat Facebook page di suplemen. And then kalau korang nak follow tentang dunia untuk info Bina Badan, korang boleh follow korang boleh join dekat Facebook page Geng Angkat Besi Malaysia. So situ kita banyak atlet-atlet USM pun kita banyak share info tentang latihan ke, tentang suplemen ke dekat situ. So korang boleh check out lah. Okay, itu saja. Okay, terima kasih Lokman atas penjelasan tadi. Tanpa membuang masa, saya jemput pula Razali daripada Ibu Mania Nutrition untuk bagi sepatah dua kata. Dipersilakan. Okay, terima kasih Ibu Jim Azlan kerana jemput kami semua untuk live session kali ni. Saya rasa saya bangga lah sebab dapat join dengan all this otai-otai dalam Bina Badan Sukan Malaysia ni. Walaupun saya bukan dalam Bina Badan, tapi saya memang seorang pemain hoki lah. So basically apa yang saya nak minta adalah kita sama-sama besarkan branding local ataupun international produk yang ada dekat Malaysia ni. Sama-sama kita war-warkan pada apa ni kita punya masyarakat dekat luar sana tentang how to change kita punya lifestyle tu untuk jadi lebih baik kan, lebih cegas. Kita tak nak, kita kalau boleh kita cuba change diorang punya lifestyle lah jadi lebih elok lah. So kalau untuk korang yang berminat dengan produk Ibomania, boleh check out kita punya website www.ibomania.my. Kau boleh purchase direct daripada kita punya store ataupun daripada atlet-atlet kita juga. Salah satunya adalah Adam lah, kita punya top seller kita lah. Terima kasih. Okay, terima kasih banyak-banyak daripada semua ahli panel yang sudi bersama saya malam ni, dan juga terima kasih juga kerana berkongsi dan dapat menjawab pelbagai soalan daripada kita punya penonton, dan saya harap ini kali pertama ni tapi bukan kali terakhir lah. Harap next time kita dapat lagi kumpul syarikat-syarikat suplemen, kita bagi satu perkongsian kepada semua komuniti Bina Badan, komuniti fitness, komuniti sukan di luar sana. Sebab apa yang komuniti kita perlukan sekarang adalah information yang betul, information yang datang daripada orang yang bertauliah, datang daripada orang yang berpengalaman untuk bantu diorang buat keputusan. Kita tak nak lagi ramai orang terjebak, dia minat semangat nak masuk sukan Bina Badan ni, nak masuk bidang fitness ni, tapi disebabkan dia tak ada dapat know-how yang betul, daripada guidance yang betul, daripada orang yang betul, menyebabkan dia terbuat kesilapan-kesilapan
Terutamanya yang menjejaskan kewangan dia, dan kedua menjejaskan kesihatan dia. Dan yang ketiga, mungkin bagi saya yang paling penting, menjejaskan terus dia punya motivasi. Jadi kononnya baru sebulan, 2 bulan dia berkecimpung, dia dah semangat dah apa semua, tapi sebabkan tak ikut cara yang betul, tak tahu cara yang betul, dia terus hilang motivasi dan dia terus stop buat. Jadi harap kita tak nak berlaku macam tu. Sebab sukan ni sukan yang kita tahu adalah sukan bina badan, sukan fitness ni in general adalah sukan yang sangat sihat untuk kita amalkan. Bukan setakat nak badan cantik je, tapi sebenarnya dia bantu kita untuk jadi lagi sihat. Dan saya tak nafikan suplemen sangat membantu untuk mencapai apa-apa target yang kita inginkan lah. So, terima kasih banyak. Terima kasih kepada terutamanya ahli panel yang sudi bersama kita malam ni. Jadi kalau saya minta nanti kalau lepas habis ni boleh check balik mesej-mesej yang masuk dekat Facebook tu. Sebab saya tengok tadi banyak pula orang tanya pasal minta IG BS Nutrition lah, minta IG USN lah, macam-macam Ibu Mania lah kan. Minta nombor, nak WhatsApp lah apa semua. So maknanya banyak orang nak lagi bertanya lah. So daripada situ saya harap boleh lah teruskan lagi perkongsian, teruskan lagi pertanyaan di luar daripada live ni. Live ni adalah sebagai satu pencetus je. So that benefit tu akan terus berterusan di luar program kita lah. So akhir kata daripada saya, terima kasih kepada semua yang menonton. InsyaAllah kita akan ada lagi program seterusnya next week. Hari yang sama, Ahad, dengan pelbagai lagi topik berkenaan dengan fitness dan bina badan. So that kita boleh bertanya lagi. Minggu ni kita fokus kat suplemen, minggu depan kita akan ada topik lain lagi. Okay. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Waalaikumsalam. Selamat malam. Waalaikumsalam.